Okay, so kita masuk kepada subtopik yang ketiga tentang bahan tambah makanan. So, apakah bahan tambah makanan? Bahan tambah makanan ialah bahan semula jadi ataupun sintetik yang ditambahkan pada makanan untuk menghalang kerosakan, untuk memperbaik rupa bentuk, rasa dan tekstur. So, itu adalah bahan tambah makanan lah. So, terdiri daripada 7 jenis, iaitu pengawet, pengantioksida, perisa, penstabil, pengemulsi, pemekat dan pewarna. So semua ni jenis-jenis bahan tambah makanan di mana pengawet tu pun ada banyak-banyak jenisnya lagi. Okey, so kita tengok kat sini. Bahan tambah makanan dan fungsinya, iaitu yang pertama pengawet, menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan lebih lama. Contoh, kita guna garam lah kan, guna ikan untuk buat ikan kering, gula di dalam jam, cuka di dalam jeruk. Okey, semua ni garam, gula dan cuka, kenapa dia berfungsi sebagai pengawet? Satunya, dia dapat mengurangkan kelembapan. Dia boleh menyerap air daripada bahan yang kita awet itu. Okey, so bila air dapat diserap oleh garam, gula dan cuka ni, maka keadaannya kering dan tidak sesuai lah bakteria atau kulat untuk membiak di kawasan yang kering, dalam keadaan yang kering. Selain daripada itu, cuka juga adalah bersifat asid, maka dia boleh membunuh bakteria. Selain daripada garam, gula dan cuka yang basic ni, kita ada juga sintetik, asid benzoik, natrium benzoat, natrium nitrit, sulfur dioksida. So asid benzoik dalam sos cili, so kalau kita makan sos cili kita akan rasa macam masam sikit tu, itu kemungkinan ada asid benzoik lah. So natrium benzoat di dalam roti, natrium nitrit atau natrium nitrate di dalam sausage, sulfur dioksida dalam pembungkusan buah-buah kering. So sejenis gas lah kan sulfur dioksida ni. So semuanya menggunakan ejen pengoksidaan, iaitu dia bukan nak mengoksidakan makanan itu, tapi nak mengoksidakan bakteria ataupun kulat lah. Okey, kita tengok juga pengantioksida, melambatkan pengoksidaan lemak dalam makanan, mencegah ketengikan makanan yang berminyak atau berlemak. So pengantioksida adalah untuk lemak sebenarnya. Lemak ada lemak tepu dengan lemak tak tepu. Kalau dia lemak tak tepu, dia lebih reaktif kerana mempunyai ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua tu dapat bertindak balas lah dengan udara dan sebagainya. So berlaku pengoksidaan lemak. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh letak pengantioksida untuk melambatkan lah kerosakan lemak tu. So kita kata dia menjadi pengik lah makanan tu, nak mencegah ketengikan makanan. Contohnya kita letak asid ascorbic, vitamin C di dalam gula-gula, bagus jugalah. Selain daripada pengantioksida, vitamin C juga adalah sejenis nutrien kan, maka baguslah dia tidak mempunyai side effect, kesan sampingan. Asid sitrik di dalam makanan berminyak seperti kek dan biskut, tokoterol ataupun nama lainnya vitamin E di dalam margarin. So margarin memang selalunya akan ada vitamin E, memang ada, walaupun tujuannya untuk pengantioksida, tapi vitamin E pun diperlukan dalam badan juga kan. So memang baguslah vitamin E. Okey, perisa nombor 3, menggantikan rasa asli yang hilang semasa pemprosesan, menambahkan rasa atau bau harum untuk menyedapkan makanan, menggantikan perisa makanan yang mahal dan didapati secara bermusim seperti buah-buahan tertentu. Contohnya nak buat perisa durian kan, durian ada musim-musimnya. So kalau kita nak buat makanan tu berperisa durian, kita tak perlulah guna perisa durian yang asli, kita boleh guna sintetik. So kita tambahlah bahan perisa. So contohnya kita ada yang paling popular dekat sini, mononatrium glutamate ataupun MSG di dalam mi segera. So MSG ni bukan dalam mi segera sajalah, ada dalam bahan keropok dan lain-lain lagi lah, yang macam kalau kita makan tu nampak macam ada serbuk-serbuk sikit di atas keropok tu kan, ataupun mi segera kita tu ada dia punya serbuk perasa tu. Okey, semua-semua tu adalah bahan perisa yang ada MSG di dalamnya. Okey,
Aspartam sorbitol stevia adalah sejenis pemanis untuk menggantikan gula untuk orang yang ada penyakit kencing manis lah. Dia orang boleh gantikan gula dengan aspartam sorbitol dan stevia kerana sedikit saja, kalau kita letak sedikit saja aspartam sorbitol dan stevia ni, dia rasa dah manis dah. So kalau kita ganti dengan gula perlu letak banyak-banyak baru rasa manisnya. So kita boleh saja gantikan gula dengan aspartam, maka orang yang ada penyakit kencing manis dia tidak perlu ambil penggunaan gula yang tinggi. Ester seperti propil etanol, kita tahulah ester ni mempunyai bau yang harum, rasa buah-buahan dan sebagainya, maka sesuai sebagai ejen perisa. So ada perisa pear, perisa nanas, macam-macam lagi lah, perisa strawberry, orange dan sebagainya. Okey, nombor 4, penstabil. Penstabil memberikan tekstur yang sekata dan licin. Okey, pektin untuk memekatkan jam, agar-agar daripada rumpai air untuk membuat jelly. So kalau kita tengok jelly ke agar-agar kita tu tak ada lah berkedut kan permukaannya. Disebabkan ada penstabil lah. Sama lah dengan jam tu. Jam dia tak ada lah cair je. Dia pekat. Dia pekat sentiasa, keseluruhan kandungan jam tu pekat. Tidak ada macam pemisahan satu pekat satu cair ke, tak ada, semuanya dalam keadaan yang sekata. So kita katakan benda tu adalah penstabil. Okey, nombor 5, pengilmusi. Membaurkan dua cair yang tidak bercampur untuk menghasilkan emulsi. Contohnya air dengan lemak tak boleh bercampur kan, air dan minyak. So macam mana kita nak campur air dan minyak? Kita guna pengilmusi. Maka monoglycerida ataupun diglycerida di dalam mentega kacang, lecithin di dalam coklat. So mentega kacang ni memang kita tahulah benda dia macam berminyak kan, tapi masih lagi kita perlukan tambah air sedikit di dalamnya. Maka macam mana kita nak bagi dia sebati? So kita tambahlah monoglycerida ataupun diglycerida ni. Lecithin adalah coklat pun. Coklat adalah sejenis lemak ataupun minyak. Maka bagaimana kita nak bagi dia cairkan coklat tu? Kita nak kena tambah air lah kan. So nak bagi air dan lemak ataupun minyak itu bercampur, tambah lecithin. Nombor 6, pemekat. Memekatkan cecair. Contohnya kanji, gelatin, gam akasia, gam zantan digunakan untuk memekatkan sup atau sos. Contoh sup tomato kan. Kalau kita nak buat sup tomato selalunya kalau kita tak tambah apa-apa, just tambah tomato dengan air, dia akan jadi cair lah sup tu. Tapi kita tahu sup tomato yang di dalam tin ke ataupun yang kita makan dekat kedai-kedai restoran, dia sedikit pekat. Maka kita sebenarnya kita tambah kanji ataupun kita tambah tepung ubi di dalamnya untuk memekatkan, bukan tepung ubi, tepung jagung, untuk memekatkan lah sup atau sos itu. Warna nombor 7, menambah atau mengembalikan warna makanan supaya kelihatan menarik dan lazat. Kalau kita masak saja, warna dia akan pudar lah, so dia tidak menarik. So macam mana warna dalam makanan tu nampak cerah kan, nampak menarik? Sebenarnya kita tambah pewarna lah. Pewarna ni very controversial juga sebab ada pewarna yang boleh menyebabkan kanser ataupun penyakit-penyakit usus. So kita kena alert lah dengan jenis-jenis pewarna. Contohnya kat sini sebatian azol untuk memberikan warna kuning, merah, perang, hitam. Sebatian triphenyl untuk memberikan warna hijau, biru atau lembayung. Lembayung ni warna ungu lah. Okay, caramel untuk memberikan warna perang. Okay, kalau dia guna caramel sangat selamat lah, sebab caramel ni datang daripada gula. Tetapi sebatian azol atau triphenyl ni bukan yang tetap selamat, tapi dia hanya selamat kalau kita ambil dalam kuantiti yang berpatutan, kuantiti yang sedikit dan tidak kerap. So kalau kita kerap makan benda yang pewarna, so kemungkinan besar kita akan adalah komplikasi-komplikasi usus pada kemudian harinya. So take alert, take note terhadap penggunaan pewarna di dalam makanan. Sila bacalah ingredients kan dalam makanan tu. Kalau terlalu banyak sangat kita makan bahan yang mempunyai pewarna, maka ia membahayakan kesihatan pada masa akan datang lah. Okay. So mengapa bahan tambah
makanan digunakan. Okey, tadi kita dah cerita tanaman dan buah-buahan bermusim dapat dinikmati sepanjang tahun. Okey, contohnya durian tadi kan. So kalau kita nak makan kek durian, okey, takkan kita nak kena cari durian setiap bulan kan. So kita hanya gunakan ester durian sahajalah, ekstrak durian. Makanan kekal segar lebih lama. So disebabkan ini kita boleh simpan makanan tu. Ya, simpan makanan tu pada masa yang lebih lama. Kelihatan lebih menarik kan. Kek kalau tak menarik kita tak lalu makan lah kan. So kalau boleh kita nak kek kita tu nampak menarik dan cerah warna. Dan rasa yang lebih sedap, MSG lah. Kalau mi segera kita tu, Maggi kita tu tak ada MSG, saya rasa tak semua orang akan makan lah Maggi segera tu kan. So MSG ni lah puncanya. Maggi kita tu rasa sedap walaupun ringkas sahaja hidangannya kan. Nak kata seimbang, taklah seimbang pun, makanan tak seimbang, tapi kita rasa sedap lah. Kita rasa puas jugalah makan Maggi tu sebab adanya MSG. Kesan buruk makanan bila kita makan bahan tambah makanan secara kerap adalah alahan. Okey, alahan ni semua orang mempunyai alahan yang tertentu lah. Tak semua orang mempunyai alahan terhadap MSG contohnya. Tak semua orang mempunyai alahan terhadap bahan pewarna. Tetapi ada orang dia punya tahap alahan dia tu bergantung lah kepada orang-orang tu. So kemungkinan adalah alahan tu, kemungkinan. Gangguan saraf, okey, bila makan MSG lah selalunya. MSG ataupun bahan-bahan yang mengandungi perisa ataupun pengawet. Perisa ataupun pengawet dia akan mengganggu saraf. Okey, kanser tadi saya dah terangkan pewarna lah selalunya. Pewarna tiruan, kan pernah dengar kan pewarna tiruan. So dia akan menyebabkan kanser. Selain itu pengawet juga akan mengakibatkan kanser. Ya, pengawet juga akan mengakibatkan kanser. Asma, ruam dan hyperaktif pada kanak-kanak. Okey, hyperaktif ni very controversial juga sebab tiada keputusan research yang khusus yang menyatakan bahawa apabila kanak-kanak itu makan benda manis seperti gula-gula, coklat yang banyak, kanak-kanak tu jadi hyperaktif. Hyperaktif tu maksudnya buas lah, dia tak boleh nak dikawal. So tiada korelasi yang khusus terhadap hubungan antara pemakanan bahan manis dengan hyperaktif kanak-kanak. Tetapi kita adalah nampak juga kejadian hyperaktif kanak-kanak tu disebabkan gula dan sebagainya tu. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, tiada berdasarkan research ataupun kajian-kajian semasa tidak menunjukkan korelasi yang kuat yang menyatakan bahawa kalau budak-budak itu atau kanak-kanak tu memang makan gula ataupun aspartam ke apa tadi, benda-benda yang manis, coklat, dia akan jadi hyperaktif. Yang tu tak semestinya lah sebab tiada bukti saintifik yang khusus. Tetapi asma dan ruam ni kemungkinan ada. Yang tu memang adalah asma dan ruam tu. Uji diri 5.3 nyatakan 7 jenis bahan tambah makanan. So yang pertama pengawet. Yang kedua pengantioksida. Yang ketiga pengilmusi. Yang keempat pemekat. Yang kelima perisa. Yang keenam penstabil. Yang ketujuh warna. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada label kandungan makanan pada bungkusan makanan margarin lazat. Ramuannya minyak sayuran, garam, susu pepejal, pengilmusi, asid askorbik, perisa dan pewarna yang dibenarkan. Apakah jenis bahan tambah makanan bagi asid askorbik? Asid askorbik adalah anti pengoksida ataupun pengantioksida, sama maksudlah. Nyatakan fungsi askorbik dalam margarin itu menyebabkanlah, bukan mencegah, melambatkan pengoksidaan lemak. Kena pasti dua lagi bahan tambah makanan dalam margarin itu. Garam sebagai pengawet. Garam
Selain itu perilmusi. Perilmusi ataupun kita boleh juga tambah perisah pewarna. Okey, macamlah jawapannya.